Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersama lagi kita pada kali ini dalam Mahis Podcast. Okey, kita satu sesi pertemuan dengan kali ni kita punya topik bukan topik, kita punya segmen ni segmen apa ni, Lim? Segmen bersama Talk with Millionaire. Alright. Ni kira-kira orang yang kita panggil ni kira orang-orang hebat semua ni. Semua hebat, masya-Allah. Hebat ni. Yang mana orang-orang ni merupakan orang yang memberi manfaat kepada generation, kepada rakyat lah. Generasi. Cuma tak tahu ada nak jadi wakil rakyat ke tak, nanti kita tanya. Okay? Akan datang. Nak mengundi, kita jadi kena semangat mengundi tu kena ada sikit. Betul. Okay? So insyaAllah bersama kita pada sesi podcast kali ni adalah seorang yang saya kenal selama lama bang, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Abang kenal dia lama. Dalam 5 tahun kot. 5 tahun ada. Masya Allah. Dan selama kita berkenalan, saya memang sangat-sangat terinspirasi dengan dia punya progress. Jatuh bangun, ujian dalam dia nak progress tu macam-macam, Lim. Macam-macam. Yang paling penting sustain tu bang. Masya Allah. Sustain dan istiqomah tu kita salute lah. Kita salute. Itu yang kita nak tu bang. Sebab inilah yang kita akan bincangkan dengan seorang individu yang pada saya cukup bermotivasi. Kalau saya tengok dia tu kan, saya bersemangat. Saya tengok dia semangat. Jumpa tadi pun dah nampak aura dia. Dia ada aura. Saya rasa aura dia. Dia datang tu dengan aura dia. Okey, insyaAllah bersama kita pada sesi podcast kali ini adalah Tuan Adi Azhar daripada syarikat Adi Azhar Trading Sendian Berhad. Alright. So Adi Azhar ni adalah merupakan dari, kalau dia punya tagline tu adalah dari jalanan menuju ke pentas usahawan. Hashtag jurujual jalanan. Okey. So saya percaya ramai orang yang orang muda kenal Tuan Adi Azhar. Ya, betul. So apa khabar Tuan Adi Azhar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Tuan Mahis dan Tuan Halim panggil saya dalam podcast ni. Podcast kali inilah. So alhamdulillah hari ni sihat ya. Sihat. masih sihat lah. Sihat macam inilah keadaan. Sihat. Orang tanya masih waras kan? Waras dah. Terima kasih Tuan bagi masa dekat podcast. Sebab nak dapat masa dia bukan senang. Ya, betul. Nak dapat masa Tuan Adi Azhar ni sangat kena bernilai. deal 2 tahun. Kita deal lagi tu sebelum keluar poster 2 tahun dah deal. Kita ada podcast. Okay, so hari ni kita nak share. Sebelum kita share, kita nak kenal lah sedikit background. Mungkin para pendengar kita di Spotify, di YouTube semua masih belum kenal ni daripada mana pula ni kan. Betul. So kita nak tahu, okay, Tuan Adi Azhar ni asal daripada mana kan? Okey, alhamdulillah saya diberi nama Adi Azhar bin Ismail, berasal daripada Ipoh, Perak. Orang Perak. Orang Perak. Kau pandai ya cakap Perak? Boleh lah sikit-sikit. Orang Perak. Tu macam bunyi Kedah. Kalau Perak sebut macam mana Tuan? Perak, kalau belah botol tu dia ada slang sikit. Slang dia macam mana? Sebab saya bukan belah botol ataupun belah tapping Kuala kan. Saya pun tak tahu slang Perak. Sebab Perak macam saya tak tangkap slang dia macam mana? Cuba buat macam ate koma. Yang tu okey. Koma tu. Sebab saya banyak kawan di belah Kedah. Jadi Perak ni macam termiss sekejap. Kita tak ramai dengar Perak punya logat. Tak sama bang, tak sama. So masa Perak dia punya ni yang koma-koma tu lah. Yang koma, kamu, awak, macam tu lah. Okey. Adakah Tuan sudah berkeluarga? Saya sudah berkeluarga. So alhamdulillah mempunyai seorang cahaya mata. Alhamdulillah. Okey, maksudnya dia dah berkeluarga. Nampak macam nampak macam ayah lah. Nampak muda lah. Nampak macam ayah. Nampak muda lah kan. Nampak macam seorang ayah lah. Okey, kalau dari segi ni Tuan Adi bangunkan bisnes ni dah berapa lama? Adi Azhar Trading tu dah berapa lama? So Adi Azhar Trading ni bermula pada 2009. 2009 tu kira dah daftar lah sebagai 2009 tu dah didaftarkan di SSM sebagai company enterprise. Enterprise lah. Enterprise dahulu. So alhamdulillah hampir kalau kita tengok lebih kurang dalam pengalaman saya dalam industri trading ni hampir 13 tahun dah. 13 tahun. 13 tahun maksudnya belum bergerak under company lah. Belum bergerak. Maksudnya daripada bawah lah. Daripada first saya ikut company lain sebagai staff. Berapa lama waktu tu kan? Waktu tu hampir saya bermula pada umur 18 tahun.
18 tahun lepas SPM. Lepas SPM. Lepas SPM Lepas SPM. So bila saya macam umur 21 tahun, in between lah 21 hingga 22, seingat saya baru start waktu tu saya mula mendaftarkan nama Adi Azhar ni ke dalam SSM. Oh, maksudnya kira tuan ikut dulu satu company lah. Ya, betul. Boleh share tuan, waktu tu belajar dengan siapa tuan? Waktu tu saya belajar dengan salah seorang leader saya. Leader? Leader saya Muhammad Hela Syarif. Along. Along. Oh, So, okay, dikenali Along. sebagai Along. Along. So dia ni lah orang yang mengajar saya daripada zero dalam bidang jualan secara face to face tuan. Sebab saya sebenarnya saya tanya, orang duk tanya juga jualan face to face apa Tak mudah bang. tak mudah. Tak mudah bang. Tak semua boleh buat. Waktu tuan Adi belajar menjual tu, tuan rasa tuan memang boleh buat ke tak sebenarnya waktu buat jualan? Sebab waktu first kali. Masa first kali. permulaan saya direkrut. Rekrut lah kita panggil lah, rekrut kan. Saya diberitahu untuk bekerja sebagai bahagian store. Jaga store. Selepas saya datang pada keesokan hari tu, saya nampak bahawa kerja ni adalah kerja jual barang. Face to face ni ibarat macam kita ambil barang, kita jual secara bersemuka. Face to face. Jumpa orang lah. Kita jumpa orang. Tapi untuk peringkat permulaan saya dah judge yang benda ni Tak boleh pergi. susah. Macam tak okey, Tak kena malu. Tak kena dengan Tak kena dengan jiwa. dia. Memang tuan memang akui waktu tu memang tak kena dengan jiwa. Tak kena. Dia memang Belum lagi kita kan. malu tu memang lah. menebal lah. Sebab kita first time nak jumpa orang tu pun tak kenal kita, tiba-tiba kita nak jual barang Betul. dengan dia. So hampir 2 minggu lah saya tidak memberi peluang pada diri saya untuk mendalami Bidang tu. Waktu tu boleh tahu tak first produk yang Tuan Adi Azhar pegang untuk jual produk apa? First produk yang saya jual adalah produk pen, stokin, Masya buku. Allah. Bahan benda-benda kecil yang harganya RM10, RM20. Right? RM10, RM20. RM20. So menjual secara face to face. Itulah Maksudnya bawa produk pegang. Oh, yang macam orang duk bawa pen tu lah. Sampai sekarang bang. Sampai sekarang masih ada Masih jual ada lagi. lah Masih benda ada tu. lagi. Ada Kalau kedai makan. masih ada lagi bahawa kalau kita tengok kat luar sana ada orang yang datang meja ke meja. Betul. Jual kek. Kek lah, kek. Jual kek. Keripik lah, apa lah. So bagi mereka yang tak tahu, mungkin kita akan judge dia sama dia ni ada masa depan ke, berapa pendapatan dia. Betul. Kita rasa macam kesian, tetapi sebenarnya hakikatnya mereka ni lebih banyak pendapatan daripada mereka yang bercakap-cakap. Maksudnya dia lebih kaya apa? Betul. Income dia lah. Betul lah kalau Dia buat relax kan, dia pakai relax, buat tak tahu. Sebenarnya income mereka adalah unlimited atas usaha mereka atas sendiri. diorang. Apabila mereka ada sistem ataupun ada ilmu yang telah diajar, secara menjual secara face to face, insya-Allah mereka boleh membuat income yang lebih baik daripada betul. Kalau macam Tuan Adi kan, macam saya duduk kat kedai makan, dalam kedai makan tu ada 15 orang. Dia masuk bawa keripik. Dah tentu 8 orang dalam tangan lah. Saya pun berapa ringgit? RM10 bagi. Dengan kau pun beli. Saya pun beli kan, sebab kadang-kadang bukan sebab kita nak membantu satu. Tapi lagi nampak satu dia punya appreciate tu. effort dia Effort dia tu. bawa barang tu. Sebab tu dalam tim saya, kita selalu bagi tahu pada tim, sebenarnya kita bukan jual barang, tapi sebenarnya kita jual attitude. Betul. Effort kita, Kesungguhan kita. Kita beli sebab effort dia, kita nampak kesungguhan dia. Kadang-kadang orang sanggup membayar bukan sebab nilai barang, tapi nilai kesungguhan dia. Berat bang. Berat bang. Berat tu. Tuan Adi ada cerita daripada muda Tuan Adi dah mulakan satu bisnes menjual. Okey, menjual produk kecil-kecil je kan. Kecil-kecil produk, jual pen, jual stokin, jual keripik. Mungkin anak muda di luar sana hari ni dia orang fikir jual macam tu berapa je dapat kan. Personally Tuan Adi buat jualan waktu ni, kita cerita zaman muda dulu ni. Zaman tu berapa sebenarnya pencapaian yang Tuan boleh achieve dengan menjual benda-benda runcit ni? Alhamdulillah. Mungkin macam ni lah, kita mungkin tidak tahu bahawa mereka yang menjual secara face to face ni, kalau kita tengok secara fizikalnya, mungkin kita nampak mereka ni berapalah income seperti penjaja,
mungkin mereka ingat terlalu sikit income. Tapi daripada segi pengalaman saya selama 13 tahun, kita cakap 13 tahun ke belakang ni, sebelum saya sampai ke peringkat ni, saya punya masa zaman saya lah Zaman muda lah. Zaman muda sekarang lah. muda lagi. Masa zaman muda lah, remaja. Peringkat umur 18, 19. Saya hanya ada 1,500 je mula-mula. Sebulan? Sebulan. Okay, maksudnya Masa tu minda saya tidak dibuka oleh seseorang lagi. Maksud kita Tak pecah lagi ya tuan lah. Saya datang daripada keluarga yang memang semuanya ayah kerja makan gaji. Jadi kita punya mindset adalah hujung bulan berapa dapat, hujung bulan berapa dapat. Cukup ni tuan. Jadi waktu zaman saya tu orang cakap kalau siapa pakai kereta Satria tu kira dah terror Power lah. Kalau lah. budak remaja pakai Satria tu Masuk senang lah. lah nak dapat jodoh. Macam tu lah. Okay. So saya punya aim macam tu je. Tetapi saya tak sangka bila saya jadi seorang jurujual pada umur 18 tahun. Okay, 18 Saya ambil barang. Dalam 18 ke 19 saya long the way saya belajar untuk menjual. Alhamdulillah dalam setahun 2 tahun tu saya dah dapat buat income hingga 6,000 ke 7,000. Hanya saya seorang. Maksudnya Sebulan? Masa menjual. Sehari ke sebulan ke? Sebulan income. Sebulan. Okey, maksudnya sebulan tu dalam 6-7. 6,007 pada tahun berapa tahun yang lepas kalau kita kira. Kalau kita cakap 13 tahun lepas. 13 tahun lepas bang. 6,000, Cerita ni 7,000. 6,000 7,000 besar weh. Besar bagi saya. Oh. Sebab waktu tu besar bagi saya. Bukan besar bagi Adi, dengan saya besar-besar. Kalau 6,000 7,000 pada gaji tahun besar kot. 13 tahun lepas. Alhamdulillah. Orang cakap kalau sekarang ni 6,000 mungkin lebih kurang 3,000 4,000 lah. Betul lah. Dalam Boleh dapat kan? cost Boleh dapat. living lah. Cost living kan. Cost living cost makin lah. tinggi betul. So alhamdulillah dalam proses tu saya mula rasa percaya yang bahawa saya boleh dapat lebih daripada ni. So apabila saya diasuh oleh leader saya, dia bagi tahu bila you menjual ni income dia unlimited. So tapi you tak boleh menjual seorang-seorang. Kena ada team. Dia bagi tahu apabila kamu tambah nilai hidup orang lain, nilai hidup kamu juga akan bertambah. Jadi saya tak faham mula-mula. Kenapa saya nak kena tambah nilai hidup lain sedangkan saya tambahlah nilai Baik, hidup saya dulu. aku improve aku punya Kan? dulu okay, betul. Tapi sebenarnya bila kita berkongsi peluang pendapatan kepada orang lain, sebenarnya ada banyak lagi yang akan datang kat kita. Kan? Kongsi rezeki bang. Konsep dia macam kongsi rezeki Kita lah. kongsi rezeki bang. Konsep rezeki. Okay. Right. Okay. Tapi kita jangan salah pula. Ramai orang juga anak-anak muda ni salah. Betul, kita orang cakap kalau kita bersedekah, insya-Allah kita akan lagi banyak dapat rezeki. Rezeki ni bagi saya lah datang dalam bentuk banyak cara. Kesihatan, dapat rezeki kawan yang baik pun rezeki. Betul. Dapat bos yang baik pun rezeki. Betul. Kan? Itu antara apa yang saya buat lah. Banyak sangat rezeki bang kan. So waktunya maksudnya dalam Tuan Adi punya proses tu, maksudnya dalam setahun di peringkat awal dalam jualan tu, melakukan jualan tu, dia dah achieve 5-6 ribu sebulan. Bahkan pada sekarang pun saya ada tim yang menjual keripik nilainya hanya RM30. Satu keripik. So mereka ni boleh menghasilkan pendapatan RM160 consistently every day. RM160 sehari. Income bersih. Kita panggil commission lah. RM160 bermaksud kalau sebulan dalam berapa tu tuan? Lebih kurang dalam 4,800. Masya Allah. Jual keripik. Baik kita jual keripik. Sebenarnya kalau kita tengok ada anak-anak muda yang kat luar sana yang tengah menjaja di tepi-tepi jalan. Sebenarnya income mereka lebih kurang 5-6 ribu dalam tangan. Betul. Betul. So maksudnya benda ni perspektif lah, perspektif anak muda sekarang kan. Kalau kita tengok, okey orang cakap tuan saya percaya ramai anak muda akan tanya macam ni, tapi yang tu tak ada kelas tuan, duduk kat depan. So macam mana Adi Azhar, sebab saya dah kenal Adi Azhar dan saya pernah berada di dalam syarikat Adi Azhar ni dalam membangunkan anak-anak muda. Saya pernah berada setahun lebih tuan setahun lebih. Saya bangunkan waktu tu tim Adi Academy. Betul. Adi Academy kita bantu untuk bangunkan waktu tu sebab kita nampak perlu ditrain melalui konsep yang lebih macam nampak proper. Macam mana tuan kita nak meyakinkan circle ataupun pandangan macam mana daripada sudut Adi Azhar ni, macam mana dia nak supaya orang tengok tim Adi Azhar ni dia ada
ada kelas lah. Walaupun dia menjual di tepi apa di jalanan. Macam mana kalau daripada Adik Azhar sendiri macam mana buat? Kalau daripada Adik Azhar sendiri, kalau kita yalah nak Adik Azhar nak dibandingkan, kalau contoh orang mencari kerja, kalau kita pakai baju jenama-jenama besar seperti Maybank, Standard Chartered. Nampak gah sikit kan. Semua orang akan dikenali kan. Company agak Walaupun sale belum tentu lah. Jadi sebenarnya bagi saya lah, bagi saya bagi macam mana saya nak kekalkan dan nak bagi mereka ni sustain dalam Adik Azhar Trading, sebenarnya suasana environment yang di dalam syarikat itu perlu diutamakan. Pertama sekali saya membuatkan konsep family lah. Family dalam team. So bila dia datang, kita first sekali kita ajar dia tentang bagaimana nak memberi peluang pada diri dia. Sebab bagi saya anak muda ni kadang-kadang ramai orang dia zalim pada diri dia sendiri. Dia zalim zalim tu Allah. Dia menzalimi. dia menzalimi dalam keadaan dia tak sedar. Sebenarnya Maksudnya macam mana tu? Itulah kita nak tahu juga tu. Macam tuan contoh ini contoh. Contohlah. Sebenarnya tuan memang sebenarnya boleh jadi jutawan, boleh jadi orang yang berjaya. Okey. Tapi tuan tak buka pintu hati tuan. Tak buka pintu hati. Tuan tak beri peluang. Bagi peluang pada diri tuan untuk belajar sesuatu benda yang baru. Maksudnya kita reject orang Kita punya reject. Okay. First kita reject. Kita tak terima dulu. Susah nak terima Yes. rejection Susah nak sekarang. So jadi kita selalu ambil benda ni susah kita. Ramai kita dimomokkan benda yang senang-senang. Contohnya? Jadi dia zalim pada diri dia sendiri sebab dia tidak beri peluang pada diri dia. Contoh yang kita dimomokkan tu macam mana maksud tuan ni? Maksudnya orang luar momok tu Okay, macam kalau kita tengok bila berniaga ni dia tak ada satu income yang tetap, basic, WSP, dimomokkan. Contoh kita ialah pada zaman kita bukan nak salahkan nenek moyang kita, betul lah. ayah kita, tetapi dari peringkat itu sendiri saudara mara mak ayah kita cakap belajar pandai-pandai, belajar betul-betul, nanti dah besar boleh kerja kerajaan, jamin, ada KWSP, ada banking. Ni skrip ayah saya gini kan? Yes, telah dimomokkan dan dipahat dalam generasi demi generasi. Ya, betul. Jadi tugas kita sekarang ni, apa tugas saya adalah bukan sahaja membuka peluang kepada anak muda. Dia lebih kepada perjuangan tuan. Perjuangan saya adalah bagaimana saya nak buka minda anak-anak muda ni bahawa berniaga ataupun sebenarnya untuk mencari rezeki ataupun mencari income adalah terletak pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh sekarang ni mengharapkan bantuan kerajaan saja. Bantuan ada lagi ke bantuan kerajaan? Allah. Tapi sebenarnya kita lah yang create ekonomi kita sendiri. Betul. So, dalam keadaan yang menguruskan begitu diri. mencabar, Ya, betul. dalam kalau kita tahu pun ekonomi pun kurang stabil. Ya, kalau ikut kata-kata Tuan Azizi Ali semua ni, ekonomi lembab. Ekonomi lembab. Betul tuan. Dan dia setuju. Dia bersetuju kan. Jadi inilah anak muda yang kita perjuangan saya adalah nak mendidik mereka. Bermula kalau kita tengok face to face apa yang saya buat ni pada zaman dulu lagi lah. Betul. Daripada zaman mak ayah kita, kalau kita perasan sebelum ada wujudnya online, belum. Facebook, TikTok ni apa semua. Betul. Tapi sebenarnya platform ni sebenarnya platform yang orang tak nampak. Ya. Tetapi platform inilah platform yang agak apa-apa pun berlaku dia kekal. Dia macam satu apa kita panggil kalau kaedah face to face jualan ni, pada saya lah selama saya duk kenal Tuan Adi, dia adalah walaupun dia traditional. Kalau sekarang ni di zaman 2022 ni dia panggil traditional lah. Ya, betul. Jumpa orang apa semua. Betul. Tapi dia still proven. Yes. Dia still proven sampai ke hari ni. Betul. Even contoh waktu zaman tiba-tiba tak ada internet, contohlah, ataupun tiba-tiba kalau macam orang nak buat FB ad apa semua ni, dia tiba-tiba apa kita panggil apa yang disable semua tu. Seminggu. So kalau company tu tak ada F2F, habis. sakit. Cuba bayangkan kalau dalam keadaan online, contohlah kita ambil konsep Facebook. Kalau restrict ke ataupun dah tak boleh, mak nak tutup, Mark Zuckerberg tiba-tiba tukar Facebook Instagram tu. So kalau kita tak ada satu medium lagi yang kita sendiri boleh control. Kita develop. Sebab platform offline kita control own. Kita yang bina tersebut. Sebenarnya kita kena ada satu platform yang kita banner juga. Tapi kita
pelbagai Yelah, kita maksudnya kalau ada platform tu kita pakai. Tapi maksudnya yang core dia tu mesti melibatkan manusia juga. Sebab sekarang bagi saya mungkin anak muda nampak untuk mencari duit boleh dalam TikTok, dalam Facebook tetapi sebenarnya mereka perlu belajar juga benda-benda menjual secara fizikal. Sebab tuan dalam masa sekarang ni anak muda lebih tertarik dengan nak kaya cepat tuan. Betul. Kalau ini yang saya cakap kan. Ramai orang dia letakkan matlamat dia terlalu awal. Ramai anak muda hari ni nak kaya ambil tempoh setahun, 2 tahun. Dia tak letakkan satu proses. Aku nak berjaya, nak kaya, aku letakkan 10 tahun daripada sekarang. Zaman saya kenal dengan Tuan Adi Azhar ni, dia bawa satu produk minyak wangi kecil ni. Little Trees. Little Tree. Dia jual, saya tengok, dia ni kuat kan. Dia pergi jumpa orang pitching lah, kita panggil pitching, pergi jual face to face. So kadang-kadang kita tengok benda tu macam jualan macam ni macam mana nak sustain, tak malu ke? Kenapa zaman first impression tu kan. First impression tu macam mana? Walaupun bukan produk sendi bang tapi sebab waktu tu saya tengok dia dah pakai GTR, jadi saya pun senyap lah. Masya-Allah. Jadi saya tak cakap banyak lah kan, cakap okey dia dah pakai GTR, okey aku maksudnya marketing dia tu proven lah. Sebab kita kena tengok kadang-kadang kan macam mana kita nak ukur bisnes tu proven ke tak. Sebagai orang baru kenal, waktu tu kan kita nak kenal, dia ni buat bisnes menjual. Menjual kita tahulah. Tapi adakah dengan jumpa orang jual-jual itu boleh pakai GTR? Jadi kita macam confused. Rupa-rupanya bila saya masuk dalam company baru kita nampak the system dia. Rupa-rupanya bukan dia jual seorang-seorang. Dia ada structure, dia ada team, dia ada manager. Daripada situlah berlakunya jualan daily. Baru kita faham, which is benda ni dia tak bergerak secara solo. Betul. One man show dia tak ada lah. Kena ada team juga. Dia kena ada team juga. So kita berbalik dengan soalan tadi. Ramai anak muda sekarang letakkan satu target dan setahun. Dia nak achieve mungkin berapa, macam contohlah saya nak capai, saya nak beli sesuatu yang saya impikan. Kalau tanya anak muda sekarang ni kereta, rumah dan nak kahwin, itulah impian-impian, nak bawa family ke umrah. Yang ni saya tahu Adi pun tahu proses sama je dalam culture yang sama Tuan Adi jumpa pun saya percaya sama. Kalau ikut pengalaman Tuan Adi sendirilah, sebenarnya berapa timing ataupun proses yang paling rasional untuk seseorang target setahun ke 2 tahun untuk dia achieve sesuatu pencapaian? Terima kasih Tuan Mais. Alright, sebenarnya untuk kaya, berjaya, nak capai sesuatu tu dia subjektif. Subjektif. Tapi bagi saya, mengikut pengalaman saya, adalah tahun pertama sebenarnya adalah tahun kita belajar. Tahun pertama belajar. So bukan tahun pertama tu tahun kita nak kaya. Tahun pertama tu kita belajar bagaimana nak menangkis sepak terajang jatuhnya bangun dalam sesuatu perniagaan. Tahun kedua tu adalah tahun kita buat. So kita dah belajar, jadi kita kena buat. Kalau kita belajar, kita tak buat, so dia tak jadi. Kita tak nampak lah apalah. Betul. Dia macam kalau kita ada ilmu, kita tak mengajar, jadi ilmu tu tak jadi manfaat. Betul, setuju. Jadi kita dah belajar. So tahun pertama tu kita ambil dalam 12 bulan tu kita belajar. Selagi kita boleh belajar ilmu, contoh dalam bidang tu kita belajar. So tahun kedua tu kita buat. Tindakan lah Tuan. Yalah, tahun kedua tu kita buat. So maksudnya apa yang kita dah belajar tu, so kita buat. So bila tahun kedua tu kita buat dalam tempoh 12 bulan tu, macam-macam yang kita akan belajar. Kalau contoh dalam bidang face to face, 12 tahun. Bayangkan kalau satu tahun kita ada 365 hari. Betul. Alright? Dalam 365 hari tu kita belajar bagaimana handle customer, bercakap dengan customer, terima rejection, macam mana nak handle rejection, macam mana kita nak berhadapan dengan audien, bercakap dengan audien. So ada 365 hari untuk belajar proses. Seumpama kita menumbuk punching bag, dan saya percaya selepas kalau setahun tumbuk, so kita akan jadi mahir. Energi kita akan naik. Kekuatan tumbukan kita lebih padu. Lah. Betul. So jadi kalau dalam tempoh 2 bulan 3 bulan biasanya kita dah nak masuk gelanggang, so kena sepak je. Kena tumbuk dah nangis. Waktu dah nangis lah. Jadi
tahun pertama tu adalah tahun belajar, tahun kedua tu adalah tahun buat. Alright. Tahun ketiga tu adalah tahun bagaimana kita nak melihat balik apa yang kita dah buat 2 tahun lepas. Maksudnya tahun ketiga tu kita mula restructure. Mula kita pasang kita punya goals. Goals kita pasang daripada awal. Tapi tahun ketiga tu kita revise balik apa goals yang kita tulis. Alright? Yeah. So jadi bila saya tengok sebaik-baiknya lah, kalau saya lah, saya selalu ambil tempoh 5 tahun untuk kita develop. Tetapkan 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ni bukan kita develop small group. 5 tahun ni kita boleh ada empire. Empire. Maksudnya tahun pertama tahun belajar, tahun kedua tahun buat, tahun ketiga tahun kita rekrut. Rekrut team. Sebab untuk kita buat bisnes kita tak boleh buat seorang-seorang. Betul. So untuk you pergi more, kita pernah dengar ramai orang ataupun usahawan, founder-founder ataupun jutawan-jutawan kat luar bagi tahu, kalau kita nak cepat, kita nak laju, kita seorang-seorang. Gerak solo. Tapi kalau kita nak pergi jauh, kita kena berjemaah. So macam pass pattern, kalau kita pass pattern kita boleh sambung lagi. Kalau nak cepat 100 meter tu lah, kau seorang je lah. Kau seorang je lah. So jadi proses itu adalah macam saya cakap, 3 tahun ini adalah proses belajar, proses buat dan proses rekrut. Selepas kita rekrut, tahun keempat kita nak sustainkan rekrutmen kita ni. Tahun keempat ni adalah tahun kita mengurus ahli pasukan yang kita dah bawa masuk. Betul. Bagaimana kita nak mengurus dia? Kita tengok kat mana apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tambah. Betul. Okay. So tahun kelima itu tahun kita mula mentadbir syarikat kita. Maksudnya kita takbir tu kita dah ada manager kita sendiri, kita dah ada HR kita sendiri. Waktu tu barulah kita start highest orang yang lebih mahir masuk dalam company. Betul. So bagi saya, macam saya sendiri Tuan Mahis, saya belajar SPM je. Itu pun pada umur 18 saya datang daripada keluarga Stenggan. Mak ayah tak mampu, Tuan. Mak ayah tak mampu untuk sambung ke sekolah dan saya pun tak nak pergi sebab keadaan itu sangat tertekan. So dalam keadaan duit tak ada, yuran tak ada, nak beli buku tak ada. Kadang-kadang bagi saya tekanan ni ada 2 tekanan. Tekanan yang tak baik ataupun tekanan yang baik. Pressure tu lah. Maksudnya ada pressure yang boleh. Yes. So kita ambil juga, kalau pressure tu kita ambil dalam sudut positif, insyaAllah. Sebab belian pun datang daripada tekanan yang cukup kuat. Betul. So saya rasa tekanan yang cukup kuat itu membuatkan saya jadi belian dah hari ni. Macam itulah. Pressure tu lah. So dalam keadaan saya 6 beradik, family Stenggan, Tuan. Nak belajar dulu kat rumah pakai pelita yang minyak. Rumah tak ada elektrik sebab dia tak boleh tarik, sebab rumah betul-betul hujung Stenggan. So daripada situlah saya bangkit, nekat bagi tahu kat diri saya bagi tahu kat arwah mak bagi saya beberapa tahun untuk saya keluar daripada kampung. 3 tahun hijrah lah. 3 tahun, 4 tahun saya tak balik walaupun waktu tu hari raya. Sebab saya janji kalau saya balik dalam keadaan saya berjaya. So alhamdulillah Allah dengar doa saya. Mungkin restu mak ayah berkat doa diorang. So saya fight 7 tahun, Tuan. Dalam 18 hingga 17 tahun, pada umur 24, syukur alhamdulillah first 1 million yang saya touch. Bukan sales, tapi itulah orang cakap simpanan yang saya dapat touch pada umur 27 tahun. Masya-Allah. Dan masa tu saya ingat di Termeluk, sujud syukur saya, budak yang tak ada SPM, budak Stenggan touch pada umur 27 tahun. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey Tuan, kalau macam kisah yang tadi tu kan, yang Tuan sebut, maksudnya perjuangan Tuan waktu zaman nak membuktikan kepada keluarga, nak berjuang untuk keluarga. Boleh Tuan cerita sikit tak lagi? Macam mana sebenarnya perasaan Tuan sebenarnya untuk betul-betul bantu family tu? Apa turning point ni? Turning point dia kat mana? Okey, alhamdulillah turning point dia macam ni, Tuan. Sewaktu saya di rumah, saya melihat betapa susahnya mak dan ayah ni nak membesarkan 6 adik-beradik dalam keadaan rumah. Waktu tu mak kerja tak? Ya. Mak Tuan kerja? Arwah mak kerja? Bekerja juga. Kira bekerja dengan orang sebagai pembantu kantin. Silap saya. Pembantu kantin ke pembantu restoran. Saya pun ingat tu. Pada umur 18 tu. So tekanan tu terlalu kuat, kan. Lihat saya datang daripada keluarga yang
Dia macam tu tuan. Bila ramai orang cakap duit bukan segala-galanya. Betul, saya setuju. Tapi pada saat itu kalau tak ada duit, keluarga pun boleh bergaduh. Betul. Contoh macam adik-beradik saya sendiri pun, antara adik dan abang mula bergaduh disebabkan Kewangan pressure tu membuatkan keluarga itu tidak stabil. So daripada situ saya ni suka duduk bersendirian. Saya melihat menyendiri, apa yang saya boleh ubah, kan. Jadi saya nampak adalah saya kena keluar dan saya kena, nekat saya adalah satu. Masa tu saya keluar bukan untuk jadi kaya tuan, bukan untuk berjaya. Saya keluar adalah betul-betul nak bantu family dengan nak ubah lah tuan kan. Yes. Kita nak ubah. Mak ayah saya satu je saya fikir. Setiap minggu macam mana saya nak bagi mak ayah saya setiap minggu RM50 seminggu. Masya Mak Allah. ayah, which is dalam RM100 seminggu. Itu je saya punya matlamat. Sebab masa tu tak ada orang nak ajar saya. Jadi saya punya mindset tu kecil. Jadi saya hanya fikir macam mana nak bagi mak ayah RM50 dengan ayah RM50 seminggu. Seminggu supaya RM50 seminggu. 100 Yes. Masya Allah. dia boleh beli barang dapur untuk adik-beradik makan. Saya anak kelima. Bukan anak pertama, anak kelima. Berapa ramai Tapi tuan punya adik-beradik tuan? 6 orang. 6 orang. So saya anak kelima. Tapi saya rasa tanggungjawab saya juga untuk memastikan semua adik-beradik saya. Sebab pada proses tu orang mungkin tak tahu kan, tapi pada saat itulah saya pernah makan nasi dengan kicap dia, nasi dengan air dia. Waktu itulah turning point saya nekat, saya bagi tahu mak saya tak nak sekolah dah. Tak nak sekolah Tak nak sekolah dah. Izinkan saya untuk keluar daripada kampung. Dan waktu itulah turning point saya keluar. Dan saya nekat, kalau saya keluar, saya tak benarkan diri saya call mak saya untuk minta duit. Itu turning point. Kalau saya minta mak saya duit, maksudnya saya dah kalah. Betul. Jadi saya keluar mencari sesuatu benda baru yang saya rasa kalau saya kerja makan gaji waktu tu mungkin saya tak boleh nak bantu. Betul. Bukan saya cakap kerja makan gaji ni tak bagus. Betul. Tapi point saya adalah bagaimana saya nak bantu, saya perlu buat sesuatu yang luar biasa. Jadi saya nampak berniaga ni boleh cara-cara yang boleh dapat saya nak income. cari yang fast money. So alhamdulillah saya dikenalkan dengan seorang hamba Allah ni yang bantu saya. Dan alhamdulillah dalam proses itulah turning point saya untuk ubah. Dan hari demi hari saya belajar. So nekat saya untuk bagi mak saya RM50 seminggu dengan ayam Dah capai dah. tercapai. Dan makin hari dia jadi makin lebih baik. Yang maksudnya yang kalau tuan Adi azam kan, berazam betul-betul tak nak balik Betul. apa semua. Maksudnya waktu tu azam cakap tak nak balik ni, maksudnya tak terasa macam Sedih lah abang. Orang macam Adi kata berapa tahun tak balik? Lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. tahun. Maksud 3 tahun 3 tahun. berjuang tu. Betul. Raya-raya pun duduk sendirilah. Raya duduk dengan ada beberapa kawan juga yang tak balik, yang senasib dengan saya. Okey. Right, senasib dengan saya. Jadi saya dah berjanji dengan mak ayah saya, which is kalau saya belum berjaya ataupun saya dah berjaya baru saya balik. Maksudnya berjaya tu subjektif, tapi saya rasa untuk saya nak bagi something yang mak ayah saya bangga dengan saya. Jadi bila saya nampak dalam industri yang saya buat ni, saya nampak boleh pergi jauh. Jadi saya tak nak bazikan setakat balik raya. Saya korbankan lebih kurang 3 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk tahun keempat saya balik dengan satu benda yang raya tahun keempat saya balik dengan satu keadaan yang lebih better. Sebab saya rasa insya-Allah setiap pengorbanan yang kita buat itu, kalau pengorbanan itu ikhlas, pengorbanan itu sesuatu yang baik untuk keluarga, insya-Allah ada something yang mungkin Allah akan bagi. Tuan boleh share waktu tahun ketiga tu tuan bawa balik apa tuan? yang tuan rasa Tahun ketiga tu nekat saya adalah nak buat rumah mak saya. nak buat rumah. Buat rumah. Okey. So first tahun ketiga saya dapat pendapatan 32,000, itu 35, 32 saya lupa. Itulah first commission yang sangat besar saya dapat. Dan saya bawa 30, saya ambil 2,000 tak saya 30,000 saya balik, saya cakap mak, saya nak buat rumah untuk mak. Letak 30,000. Nah, saya cakap saya ada 30,000, mak macam mana nak buat rumah mak ni dengan 30,000. Okey. Dan saat itulah mak dan ayah saya sangat terkejut dengan apa yang saya dapat. Waktu itulah bila saya melihat senyuman dan keseronokan ibu dan ayah saya, waktu itulah membuatkan saya lagi nekat bersemangat, nekat untuk chief yang lebih tinggi.
Ya. Itu kira saya rasa itulah keramat hidup saya yang Keramat. saya rasa keramat hidup saya lah. Sebab bagi saya selalu tanam dalam hati saya, sebelum mereka tutup mata, sebelum mereka meninggalkan dunia ni, so saya nak bagi mereka rasa sesuatu yang sebelum ni mereka tak pernah rasa. Ya. Itu semua orang inginkan bang. Betul. semua Tapi orang Lim, inginkan. kalau untuk pengetahuan ente, waktu anak kenal Adi, dia ada kisah lagi deep pada tu. Waktu tu dia pernah cerita, dia kan kalau anda dengar yang ni cerita dia dah bantu apa family dia kan. Family Waktu dia. mak dia tengah sihat, betul dia? Betul. Lepas tu ada satu scene, satu ni dia pernah cerita waktu tu tengah siap-siap, tiba-tiba ada sesuatu happen dekat mak dia. Oh yang ni memang anak kalau cerita ni meremang bang. Itu ada meremang. lagi? Ada, tapi kita dengar lepas ni sebab kita take break sekejap, boleh? Boleh, insyaAllah. Alright. So insyaAllah kita dengar lepas pada ni.